Assalamualaikum. Lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya dah tak ada apa nak cakap ni. Semua kawan-kawan kita dah cakap. Petang ni pula nampaknya makin lama makin berkurang. Apa-apa pun perjalanan untuk persidangan perlu diteruskan. Saya harap, saya mohon kepada sahabat-sahabat sekalian untuk bersabar seketika. InsyaAllah saya pendekkan ucapan ni. Pertamanya sahabat saya, saudara Izwan, orang Terengganu yang dimuliakan sebagai Timbalan Pengerusi Tetap pada hari ini, yang sentiasa bersama dengan kita, baru saja naik ke pentas utama, Ustaz Anwar, yang dipilih sebagai pembantu kepada Timbalan Pengerusi Tetap, yang berjiwa kental, sentiasa tahan lasak lagi brilian. Tak lain tak bukan yang berbahagia kekanda saya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang peta berbicara bijak pandai, tidak lain dan tidak bukan sahabat saya, saudara Syarif Sufian Hamdan, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Bersama-sama dengan kita, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, Datuk Syakar, Datuk Seri Syakar. Datuk, terima kasih datang bantu Hulu Terengganu baru-baru ni. Bersama dengan Ketua Pemuda dia. Mana Azril? Azril, terima kasih. Temeloh, terima kasih. Yang berbahagia, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, maaf Datuk Seri, selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi ke Persidangan Pemuda UMNO, khususnya sahabat saya yang sentiasa bersetia dan berusaha, Datuk Hasmuni Hassan, Setiausaha Pemuda, yang berbahagia, yang menjaga perbendaraan Pemuda UMNO. Yang ni saya kena cakap ni. Sebab sampul dia tak sampai lagi ni. Saudara Johari, pengantin baru. Pengantin baru ni ramai tak sebut, tak ingat ni. Saya minta maaf, Datuk Seri, Datuk Syahar, selaku Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia dan juga Timbalan Menteri Kewangan. Merah lagi pipi. Dan seluruhnya sahabat-sahabat saya, Esko Pemuda UMNO Malaysia, rakan-rakan ketua-ketua pemuda negeri, sahabat-sahabat ketua-ketua pemuda bahagian, rakan-rakan naik-naik ketua pemuda dan juga rakan-rakan perwakilan G2. Pertamanya, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jentera pemuda UMNO Malaysia, kerana dalam keadaan kita sentiasa diuji, kita terus bersetia bersama pimpinan. Penting sahabat-sahabat, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul lawa ulil amri minkum. Kalau baca dalam Jawi, alif mim nun waw, bunyinya apa? Bunyinya apa? Amnu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang UMNO, insya-Allah semua beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pimpinan di kalangan kamu. Sebab tu saya sebut tadi, benda lain dah tak boleh dah saya sebut, sebab rakan-rakan dah sebut dah. Saya nak bagi tahu bahawa dalam salutasi ini, setiap salutasi yang disebut oleh juru-cakap, malah di majlis-majlis, nak menunjukkan bahawa inilah cerminan kaedah ketaatan kepada parti. Sebab
Macam mana sekalipun sahabat-sahabat sekalian, disebut tidak ada Islam tidak berguna tanpa organisasi. Dan tidak berguna organisasi tanpa pimpinan. Dan sudah tentu tidak berguna kepimpinan itu tanpa ketaatan. Dalam kata-kata Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini menjelaskan bahawa sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, untuk mentaati pimpinan itu menjadi keutamaan di dalam berorganisasi. Disiplin yang pertama. Saya juga nak bagi kalau kita imbau kembali pada tahun 2018, semua dah cerita, dan hari ini saya nak cerita pasal Terengganu. Untuk fahamkan keadaan bahawa sebenarnya kita di Terengganu ni masih belum menjadi kerajaan. Kita pun mengidam macam Melaka. Mana yang berhormat Fairul, kita pun mengidam jadi kerajaan di Terengganu. Yang di Johor pun sama, kita mengidam menjadi kerajaan di negeri Terengganu. Bukan kerana kita gila kuasa, tetapi di negeri Terengganu ini, rakan yang dulu pernah berjanji bersama dengan kita dalam muafakat yang disebut-sebut kepada rakyat dengan nama yang sangat indah, iaitu muafakat nasional. Banyak perkara yang telah mereka buat yang menyebabkan rakyat bukan sahaja terasa hati, tetapi ingin mengembalikan mandat kepada UMNO dan Barisan Nasional di Terengganu, insya-Allah. Pertama, ini ada kaitan dengan apa yang berlaku di Johor. Kita faham hari ini apa yang berlaku, bukan krisis lah, sikit dugaan baru kepada kerajaan yang baru. Sebenarnya Undang-Undang Tubuh Negeri Johor 1895 ianya menjadi rujukan kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu pada 1911. Iaitu di puncak untuk membina kerajaan itu adanya sedikit kuasa yang diberikan kepada Keduli Yang Maha Mulia Tuanku untuk menentukan keadaan kerajaan, sesebuah kerajaan di negeri Terengganu. Sebab saya kata macam tu sebab apa? Sebab kita pada tahun 2008 pernah kita ada krisis untuk memilih Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan pada ketika itu saya nak sebut kepada kawan-kawan di negeri Johor, sambil-sambil kita cerita soal taat kepada pimpinan, dalam masa yang sama saya nak memuji kepada perhubungan UMNO negeri Johor. Dan juga saya nak memuji kepada pemuda UMNO Johor, kerana dalam keadaan kita menang, tapi kita bertenang untuk mengemudi sebuah kerajaan yang menerima mandat yang sangat besar, seperti mana yang kita inginkan juga di Terengganu. Kita inginkan mandat 2/3 supaya kita boleh mengadakan polisi-polisi yang hebat untuk rakyat. Di Melaka, saya bercakap dengan yang berhormat kita. Mereka kata 2/3 dapat sangat lenang, sahabat-sahabat. Gelora yang datang kita boleh tenangkan. Gelombang yang datang besar mana sekalipun, akhirnya kita boleh tenangkan menjadi irak-irak kecil di sungai-sungai, di alur-alur kecil sahaja. Saya nak sebut bahawa perjalanan yang dibuat oleh kepimpinan Johor untuk bertenang, untuk mengambil sikap yang sangat baik, inilah insya-Allah memungkinkan saudara-saudara untuk terus kekal di dalam kerajaan yang sedia ada. Sebab apa? Sebab Terengganu 2008 kita menang, 2004, selepas daripada PAS 1999 kita kalah, 2004 kita ambil, kita menang 28 kerusi daripada 4 kerusi. 28 kita 99 kita kalah 28, PAS dapat 28, UMNO dapat 4 kerusi 1999. 2004 dengan semangat gelombang biru kita dapat 28, 4 kerusi kita berikan kepada PAS. Dia balik air. Dan selepas itu saudara-saudara, kerana mungkin ketika itu kita tidak menjaga dengan baik, maka pada tahun 2008 kita sedikit tercalar, kerana pada masa itu kita hanya mempertahankan daripada 4 kerusi PAS, mereka dapat 8 kerusi. Dan selepas itu pilihan raya yang seterusnya, dalam keadaan yang terumbak-ambing,
dalam keadaan kita memegang jawatan, memegang mandat, tetapi dalam masa yang sama kita telah membenarkan PAS pada ketika itu memegang 14 kerusi. Dan pada PRU yang lepas, kita kecundang UMNO dan Barisan Nasional hanya memegang 10 kerusi. Saya nak sebut bahawa UMNO dan Barisan Nasional di Negeri Terengganu mengambil iktibar lebih awal, iaitu kita lihat pada peristiwa 1999 bahawa dalam keadaan apa sahaja sekalipun kita pernah menjadi pembangkang di negeri, di pusat kita jadi kerajaan, kita buat dengan, kita rancang dengan baik, akhirnya alhamdulillah kita dapat bentuk kerajaan balik. Saya nak bagi tahu bahawa pentingnya kebersamaan setiap pimpinan di dalam menggerakkan sesuatu. Ini penting sahabat-sahabat sekalian. Seterusnya, saya nak sebut juga dalam ucapan ini, saudara-saudara perwakilan, saya ingat lagi 2018, ketika itu Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan kita semua duduk sebagai pimpinan pemuda dalam keadaan kita semua kalah. Dan saya ingat lagi, kalau sahabat-sahabat ingat, isu M. Kulasegaran yang menyatakan bahawa dia buat satu kenyataan mengatakan bahawa orang Melayu ini adalah pendatang. Ingat tak? Oh, dia tu dah ni, dia penat ni, dia penat. Okey. Nak bagi tahunya bahawa ketika itu bila mana arahan daripada pucuk pimpinan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki minta kita buat report polis. Ketika itu kita ni jarang-jarang untuk berdemonstrasi. Tapi kerana semangat pemuda yang mula diterapkan oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi bahawa kita kena bangkitkan semula parti ini, dan kumpulan yang perlu bangkitkan semula parti ini tidak lain dan tidak bukan mestilah daripada barisan pemuda, maka kita buat demonstrasi, kita buat report polis. Dan saya ingat pada report polis yang pertama itu, ketika itu saya dilantik sebagai Ketua Pemuda Negeri, lebih kurang dalam 2 bulan, kita panggil semua rakan-rakan pemuda Terengganu, kita buat report di Kuala Terengganu, kita ingatkan marilah dalam 10 orang. Waktu tu pukul 11 tengah hari. 11 tengah hari, saya nampak gerombolan yang berbaju putih hampir 50 orang. 50 orang sahabat-sahabat. Dalam kepala saya ni, kena dah aku ni. Sebab apa? Sebab 12.30 lepas report poli, habis. Kena pergi Kedah ni. Dan waktu itu, nak khabar, nak bagi tahu bahawa dalam keadaan kita susah, kita sanggup mengorbankan apa yang berada dalam kocek kita. Kita sanggup mengorbankan diri kita, malahan kita sanggup mengorbankan apa sahaja kerana satu slogan yang dibuat oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki bahawa pemuda bangkit kembali. Kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, kita terlupa bahawa pemuda ini sikapnya kalau direndahkan tidak mungkin menjadi sampah. Kalau diangkat, disanjung tinggi, tidak mungkin kita menjadi rembulan. Dalam berkumpulan, jangan gopoh mencari yang terbaik. Jangan gopoh mencari yang terbaik, tetapi dalam berkumpulan, bersama-samalah kita berbuat baik. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, orang-orang luar yang berada di luar daripada parti kita akan melihat bahawa kitalah yang terbaik. Inilah sebenarnya yang menjadi keutamaan kepada kita dalam keadaan apa saja sekalipun, dalam keadaan kita memiliki segala-galanya. Kalau kita rasa di waktu kita berkuasa sekarang, kita menumpang kasih bersama dengan rakan-rakan yang mungkin tidak ikhlas bersama dengan kita, maka percayalah, ianya bukanlah suatu perkara yang sempurna yang perlu kita hadap. Sebab Terengganu sudah merasai perkara itu. Saya nak bagi tahu juga yang poin yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, dalam kita bergerak sederap sebagai sebuah pasukan, janganlah pernah kita lupa bahawa kita perlu memiliki disiplin yang lebih besar untuk memastikan mandat baru kita miliki. Dan saya percaya, di peringkat pemuda-pemuda seluruh negara, waktu sekarang ini tengah bersemangat secara majoritinya, dan kami di peringkat negeri Terengganu pun turut menyokong bahawa inilah waktu yang paling sesuai
untuk kita mendapat mandat baru daripada rakyat. Boleh? Boleh? Sebab apa kita perlukan dapat mandat daripada rakyat? Kerana waktu sekarang ini, Datuk Seri Ismail Sabri, ayahanda kita telah mengumumkan 10,000 untuk dikeluarkan daripada akaun KWSP. Mereka yang berada di luar sana berterima kasih. Ada yang menelefon saya sambil menangis, mengucapkan ribuan terima kasih, ucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukanlah suara daripada pemuda UMNO. Ini bukan suara daripada ahli UMNO, tetapi ini adalah suara daripada mereka yang berada di luar sana, di luar dewan kita. Sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan meneruskan cerita-cerita yang baik kepada kita dan akan mengumumkan perkara-perkara yang elok untuk memastikan kita terus mendapat kepercayaan rakyat. Dan tuan-tuan dan hadirin sekalian, kita perlu menyokong perkara ini. Di dalam masa yang sama perlu ingat, seperti saya sebut lebih awal tadi, kita ingatlah salutasi kita ini, siapa yang berada di atas perlulah diberi ketaatan. Kalau kita menginginkan ketaatan tersebut, sampai masanya insya-Allah kita sama-sama akan menjadi pemimpin dan menjadi tempat yang seperti mana kita idamkan. Akhir kalam, sebelum saya tutup, ucapan saya, izinkan saya untuk bermonolog seketika. Saya sebut monolog ini sebagai filosofi membugar mandat rakyat. 2018, tahun meditasi yang panjang. Ramai berkelana, ramai jiwa yang membisu. Di celah malam yang gelap, hutan belantara penuh ranjau, di kiri lurah berapi, di kanan kawah beracun. Dikala itu terdengar suara guruh di kaki langit, berdentum menyentap jiwa yang sedang berkelahi mencari misi. Pemuda, bangkit kembali. Pemuda, bangkit kembali. Guru itu memberi harapan yang terisi. Maka bertaut semula anak yang kehilangan ibu. Dipimpin, dididik menjadi negara. Negara manusia bernama pemuda. Hujan mulai turun, membasahi, memadam api, mengubati racun di dalam diri. Dan dialah Ashraf Wajdi Dusuki. Sahabat perwakilan, akhir sekali ingin ku pesan buat diri, buat pedoman sahabat-sahabat sejati, renung dan ingatlah, bertukangkan pengkhianat bukan rumah saja tidak siap, malah merosakkan isi rumah dan hilang segala-gala. Dari hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati bergalang tanah. Aku ulang katamu, Wajdi, menjadi azimat dalam diri. Gunung kita daki, sahabat, gunung kita daki bukan mencari puteri. Kalau sahabat kita yang sana tu suka sangat pada puteri Gunung Ledang, pesan saya, naik gunung jangan cari puteri. Tetapi kerana tekad yang perlu digenggami, hidup di UMNO kita berpresiden, hidup di pemuda kita berketua. Walaupun bukit, gagah, kuatkan bumi. Jangan lupa akar yang mempasak jati. Jangan berilusi dan menaruh benci, kelak engkau dikasihi dan dimusuhi. Sahabat, sehebat-hebat general, saya pinjam ucapan daripada Dr. Ashraf Wajdi, sehebat-hebat general, saya murnikan, baliklah engkau ke pengkalan. Besar manapun bahtera, pulanglah engkau ke pelabuhan. Seluas manapun istana, janganlah hidup bersendiri. Ajak keluarga bersama. Hidup ingin harmoni, bukan sahaja wangi-wangi.
kalau insan hidup sendiri, kekubur jua tempat semadi. Kota, kita kena goncang. Kota, kita kena goncang. Desa, kita kena gendong. Kelak, pasti insya-Allah, negara kembali di pundak kita yang suci. Ayuh, sahabat-sahabatku pemuda. Last word, ayuh, sahabat-sahabatku pemuda. Pemuda, Bangkit kembali. pemuda, Bangkit kembali. pemuda. Bangkit kembali. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu menyokong ucapan Datuk Dr. Ketua Pemuda. Terima kasih kepada saudara Tengku Hafiz.